Okay, hai Assalamualaikum. Saya Rai. Okay, Rai sebelum ni dah berjanji nak sambung balik video tentang kanser limfoma. Okay, sebelum ni Rai ada sharekan tentang simptom-simptom. Okay, dan hari ni Rai akan sharekan tentang treatment yang dibuat. Okay, so sharing ni adalah berdasarkan oleh seorang cancer survivor iaitu my husband sendiri, di mana beliau menghidapi kanser limfoma large B cell. Okay. So, Rai akan recap baliklah video yang sebelum ni. Okay, Rai akan sharekan sedikit tentang simptom-simptom. Tapi kalau korang nak lebih detail, boleh refer to the previous video lah. Okay, so antara simptom-simptom yang didapati sebelum terkena kanser tu adalah prolong batuk. Batuk yang berpanjangan on off lebih daripada setahun. Okay, so bila dia pergi ke KK, pergi ke hospital, treatment dia adalah sama, dapat antibiotik, test TB, blood test, ambil sampel kahak. Tapi semua tu adalah normal until lah. So, Rai tak nak ceritakan lebih-lebih pada situ. Boleh tengoklah video yang sebelum ni. Okay, and then ada suddenly you ada rashes, iaitu ruam gatal-gatal di kaki, paha, without any reason. Slightly severe but kerap. Dia demam ni bukannya yang spike to 38, 39, 40, no. Dia mild fever only, tapi kerap lah. And then keletihan, you akan nampak dia selalu tidur, selalu berehat. Then bila kita berjalan ataupun kita mendaki, kita akan rasa sangat-sangat lelah, letih, dan rasa seperti seolah-olah kita ni ada simptom sakit jantung ataupun sakit peparu lah. So sebab dia mengah dia memang mengah yang seperti rasa seperti kita berhiking ataupun buat exercise, padahal kita hanya jalan biasa saja. Okay, next, apa lagi, bila kita kerap-kerap batuk tu, dia akan tangkap kita punya rusuk sebab mungkin ada traumatik dekat situ sebab terlalu batuk lama kerap. So dia menangkap, dan dekat situ juga kita kena macam pneumonia lah, pneumonia dan juga peparu berair. Kita panggil pleural effusion lah. So dan bila stage dah meningkat, kita akan dapati ada kelenjar di leher lah. Kelenjar di leher. Okay, then Rai tak nak cerita apa yang berlaku sebelum ni. Kenapa delay treatment, so Rai tak nak cerita sebab itu berlaku di hospital kerajaan. Mungkin disebabkan pada masa tu adalah pandemik. So mungkin disebab itulah delay yang sangat-sangat lah. Okay, so tak apalah, itu rezeki masing-masing lah. Okay, then start pada 29 Januari 2021. Okay, husband start refer ke Nilai Medical Center. Okay, Nilai Medical Center sekarang ni dikenali sebagai Aurelius Hospital lah dekat Nilai. Okay, Aurelius Hospital tu dulunya adalah hospital kanser, dan dekat situ memang banyak equipment dan banyak posting tentang kanser lah. Itu kebetulan kami pergi ke sana lah. Okay, so masuk dekat Nilai Medical Center tu menggunakan insurans lah. Insurans yang husband I dah buat masa zaman dia belajar dululah. Maknanya is very good. Okay, sebab tak ramai orang yang ada insurans pada waktu muda. Okay, so Alhamdulillah lah, nasib baiklah dia ada kesedaran macam tu. Okay, so dia masuk hospital. Sebelum ni refer dekat KK sebabkan batuk, dah buat dah test pelbagai, memang dia punya kahak pun putih normal. Dan bila masuk Nilai Medical Center tu memang terus kena tahan sebab ada peparu berair. Okay, sebelum ni dia pergi hospital bagi dia antibiotik untuk kurangkan air tu. Tapi sebenarnya air tu banyak. Okay, air tu sangat banyak dan sangat bahaya. Jikalau terlewat sedikit lagi, memang na'udzubillah min zalik, kita tak dapat buat lah treatment apa-apa lagi lah. Sebab masa dia datang Nilai Medical Center tu pun peparu dia dah collapse bahagian bawah tu. It's very dangerous. Okay, sebab peparu ni dia memproses udara. So bila peparu kita penuh dengan air, menyebabkan udara tu kurang dan peparu tu collapse. Dia tak mengembang dah.
Okay, so bila masuk-masuk tu je terus dia buat x-ray, memang dapati memang ada tumpukan putih tak cantik dekat situ paru tu. Dalam masa yang sama, masa dia pasang tube untuk buang air tu, dan juga mereka terus buat biopsi lah, di mana mengambil sampel, cucuk jarum besar panjang dekat situ, ambil biopsi, hidup-hidup lah dia ambil sampel, dan hantarlah sampel block tu untuk test apa benda tu. So diorang juga membuat CT scan untuk melihat ukuran kelenjar yang bengkak tu, dan juga sini lah dia membuat ukuran anggaran lah. So dia buat anggaran dalam 3D. So adalah diameter ni berapa, ni berapa, ni berapa lah, belakang tekak ukuran berapa. So dia ada buat ukuran dia lah di situ. Okay, so pada masa yang sama didapati dia punya thyroid semua adalah normal, buah pinggang, punya kencing, perut, semualah organ-organ lain adalah normal. Okay, so mereka biopsi tadi tu dah keluar result dia dan couple few weeks. Okay, so memang dapati itu adalah lymphoma, cuma not sure lymphoma jenis apa, ataupun sama ada lymphoma ataupun hanya thymic tumor. So lymphoma ni terbagi kepada dua pula, sama ada Hodgkin ataupun non-Hodgkin. Okay, so macam diorang tak sure, so diorang apply lagi, minta insurans, luluskan lagi dia punya kewangan tu untuk proceed lagi further sample. Okay, so mereka hantar lagi further sample, couple of block untuk dekat Lab Link Medical Laboratory untuk more investigation lah, kanser jenis apa. So selepas dia hantar sampel tu, hantar blok tu, Rai sendiri pergi ambil sebab nak cepat. Kalau tak kena tunggu ambulans hantar, ni macam terlalu banyak proses lah. So Rai sendiri pergi ambil dekat Lab Link sana, dan hantar sendiri ke Nilai Medical Center lah. So daripada result tu dapat tahu itu adalah sejenis kanser yang jahat, kanser agresif, iaitu kanser non-Hodgkin large B-cell lymphoma. Okay, so bila doktor kata ini adalah sejenis kanser yang sangat jahat, dan dari segi percakapan doktor tu seolah-olah macam tipis dia punya chances untuk baik, tapi semua ni adalah urusan Allah dan kita hanyalah berusaha. Okay, next, bila dah settle air peparu tu semua dibuang semua tu, okay, so treatment untuk peparu tu lah, sebab peparu kan dah collapse. So doktor ada bagi satu toys untuk dia exercise lung dia lah, untuk sedut nafas, pastikan dia punya lung tu berkembang semula, sebab dia dah kecut disebabkan terkumpul air kan, peparu dia dah collapse, rosak. Okay, and then lepas discharge tu, the next week masuk balik. Sebab apa? Sebab kena ureteric stone, iaitu batu karang. Okay, sebab bila kita ambil ubat yang macam-macam, memang risiko untuk dapat batu karang tu tinggi lah, terutama lelaki. Lelaki ni memang mudah terkena batu karang. Okay, so masuk balik lah dekat situ. So dalam masa yang sama dah discuss dengan doktor bahagian kanser, dan dah buat quotation. Memang doktor suggestkan untuk buat 6 ataupun 8 cycle untuk dia punya kanser ni lah, sebab non-Hodgkin ni adalah sejenis kanser yang sangat agresif, sangat jahat. So you memang tak boleh nak delay you punya treatment lah. Okay, next, bila dah buat quotation tu, bila dah kata 8 cycle, memang tak cukup. Dia punya medical card pada tahunan dia pada masa tu memang tak cukup lah, sebab yang dia buat tu adalah limit tu 60,000 only. Mana setahun dia boleh pakai maksimum tu 60,000 saja. Okay, untuk dia punya yang first peparu berair tu dan juga dia punya batu karang tu pun dah lebih daripada 30,000. So baki hanya lagi ada 30,000, memang tak cukup lah. So kita orang tak proceed lah, tak proceed buat dekat private. So kita choose buat dekat kerajaan. Okay, kerajaan ni risiko dia adalah you terpaksa tunggu.
you terpaksa tunggu. Nasib baik, you boleh go smoothly treatment. Kalau nasib tak baik, you terpaksa tunggu dan delay treatment. Okay. Okay, macam-macam pengalaman yang Rai tengok sendiri. Okay, macam-macam Rai tengok. Ada yang okay, ada yang tak okay. Semua tu bergantung pada luck masing-masing lah. Okay, so dekat situ, pada hari yang sama selepas Rai berjumpa dengan doktor bahagian kanser dekat Nilai Medical Center tu, Rai terus shoot bawa dia ke Hospital Ampang bahagian emergency. Sepatutnya, okay, untuk masuk hospital ni, kita tak boleh saja-saja terus masuk macam tu. Kita perlukan ikut prosedur. Di mana kita perlukan refer doktor, jumpa, buat appointment dulu. Tapi disebabkan rezeki suami Rai pada masa tu, malam tu dia pergi emergency dan malam tu juga dia dapat warded. Dapat bed lah. Dan Alhamdulillah, the next day dia terus proceed to chemotherapy, the first cycle chemotherapy. Okay. Kemoterapi yang husband Rai buat ni adalah sejenis R-CHOP dan juga DHAPS. R-CHOP ni for 6 cycle and DHAPS 2 cycle. Okay. Kalau dulu Rai tertanya juga, okay, kemoterapi ni macam mana? Terbayang-bayang lah, teruk ke macam mana? Guna mesin ke, masuk dalam mesin ke, panas ke, guna sinaran X-ray ke macam mana? So macam pada masa tu memang Rai tak tahu sebab Rai tak boleh masuk langsung. Hanya patient saja boleh masuk. Sebab masa tu masa pandemik kan. Memang penjaga tak dibenarkan masuk. Melainkan you punya pesakit. Maknanya orang yang you nak teman tu memang tak mampu untuk berdikari sendirilah. Itu barulah dibenarkan masuk. Macam husband Rai, selagi dia boleh berjalan, selagi tu tak dibenarkan any company lah. Tak boleh. So, selepas tu, okay, macam Rai cakap, okay, cancer ni dia sebenarnya dia tak kisah pun you stage berapa. Macam husband Rai, dia diagnose stage 4 sebab peparu dia dah ada infusion, dah ada pleural infusion. So bila dah ada peparu berair tu, itu dah kategori stage 4. Tapi jangan risau, kita tak kisah pun stage berapa, 1, 2, 3, 4, tak kisah. Tapi yang pentingnya adalah how your cancer respond to the treatment. Okay? Ada setengah orang, cancer dia baru stage rendah je. Tapi dia tak respond to the treatment. So, itu is another problem lah. So, kalau dia respond to the treatment is very good news lah for you. Okay, and then, the first day when my husband buat R-CHOP chemotherapy, dia memang rasakan perubahan tu. Sebelum ni dia rasa sesak nafas, susah nak bernafas. Okay, sebelum ni dia rasa susah nak bernafas, mengah. Tapi bila first day dia buat kemoterapi, Alhamdulillah dia dapat rasakan perubahan dekat situ. Dia dapat rasakan yang dia punya pernafasan tu lebih ringan lah, lebih ringan. So, kali pertama buat kemoterapi tu, so dia punya efek tu tak nampak sangat lah. So dia masih aktif macam biasalah, normal. Dia boleh masih buat kerja harian seperti biasalah. Dan setiap cycle kemoterapi, dia punya efek dia tu berbeza-beza. Okay, macam buat second terapi, dia start tak lalu makan, muntah-muntah, meloya. The next kemoterapi, dia ulcer penuh satu mulut, tak boleh nak makan, pedih, nak menelan tak boleh. Teruklah. Next kemoterapi dia jadi macam sakit-sakit sendi, macam orang gaut, nak pijak lantai pun tak boleh. Kalau dah baring nak bangun pun tak boleh. Sangat teruklah, rasa macam dia punya sendi-sendi tu keras. Rasa macam keras. Dia slow je movement dia, tak boleh. Okay, kemudian bila dia buat kemoterapi ni, dia perlu ambil suntikan untuk boost dia punya platelet. Sebab bila kita buat kemoterapi ni, kita punya platelet tu dia jatuh, dia rendah. Bila rendah, dia perlukan suntikan untuk naikkan balik kita punya platelet tu. Okay. Kemudian settle 6 cycle R-CHOP, proceed to 2 cycle DHAP. Okay, Ray lupa nak beritahu. Okay, kemoterapi ni dia macam kita masuk drip air, IV tu. Cuma beza dia berwarna-warni lah. Warna merah, warna yang menggurunkan lah. Ada yang dibalut. Dia sensitif lah, tak boleh kena cahaya sebab dia mudah
mudah terbakar ke macam mana, dah tak sure. Dan bila buat kemoterapi ni, dia memang akan duduk dekat bilik yang sejuk, bilik yang gelap lah. Maknanya dia tak boleh terdedah kepada matahari sebab dia panas. Ubat ni panas. Bila kita masuk drip, contohlah kita pakai urat dekat tangan kan. Bila kita dah masuk ubat dekat tangan, kita tak boleh nak pakai lagi dah urat tu untuk the next following treatment. Sebab urat tu dah keras. Sebab kemoterapi ni, ubat dia panas tau. Memang panas. Kesian jugalah. Sebab tu ada setengah orang, bila urat ni dah rosak, dia akan buat chemopot. Chemopot ni maknanya dia tanam lah kat badan. So, dia akan guna yang tu je lah. Okay. Then, selepas itu, disebabkan kanser yang agresif ni, doktor suggestkan untuk buat pemindahan sumsum tulang, iaitu transplant. So, transplant ni pula, okay, dia tengok juga situation. Firstly, kita akan ambil stem cell kita sendiri. Okay, ambil stem cell kita sendiri. Kalau serasi match dengan kita punya diri, so kita proceed pakai kita punya sendiri stem cell. Tapi kalau tak serasi, kita terpaksa minta derma daripada adik-beradik kita. Tapi kalau kita tak ada adik-beradik, maknanya kita anak tunggal, ataupun ada adik-beradik tapi tak match juga, kita terpaksa minta penderma daripada luar. Macam ada masa tu uncle ni, dia Chinese, so dia memang tak jumpa yang serasi, dia terpaksa minta penderma daripada China. So dia akan import lah dia punya stem cell tu ke Malaysia. Itu case kalau yang jenis tak serasi dengan stem cell sendiri tu agak complicated jugalah. Okay, so Alhamdulillah after collecting the stem cell dan match dengan diri dia lah. So after the next 3 months baru proceed ke transplant. Okay, sebelum proceed ke transplant ni, doktor akan bagi satu killer kemoterapi lah, yang mana kemoterapi yang paling kuat, di mana dia macam nuklear. Dia bomkan semua kita punya antibody, baik ke jahat ke, dia akan bunuh semua sel-sel tu. So masa ni memang sangat teruk lah. Memang sangat-sangat teruk. Rai tengok sendiri pun macam tak sampai hati lah, sebab memang dia punya condition tu memang sangat menyedihkan lah. So masa buat transplant tu, after buat shoot kemoterapi tu, the next day ni terus buat transplant lah. Bila buat transplant ni, bermakna dia akan buang kita punya antibody yang lama tu. Dia akan buang, gantikan dengan yang baru. So pada masa ni, kita punya antibody jadi kosong, macam baby lah. Pada masa ni memang kita kena sangat berhati-hati, tak boleh kena jangkitan apa-apa, sebab kita tak ada antibody, kosong. Okay, yang selama ni kita ambil booster ataupun kita ambil immunization, vaksin masa baby semua tu, tak ada, kosong dah habis. Okay, then pada masa tu husband Rai, dia punya condition critical. Selepas dia buat transplant tu, less than 24 hours, dia kena hypotension. Di mana dia sejuk menggigil-gigil, tekanan darah yang sangat-sangat rendah, antibody memang kosong, platelet sangat-sangat rendah, semuanya rendah. Sehingga menyebabkan dia punya mata dia bleeding. Dalam mata dia bleeding, mata putih ni bleeding. So, memang agak kritikal lah, dan dia sejuk tergetar-getar. Sehingga Rai terpaksa minta mak Rai carikan juga winter coat yang berbulu tebal tu, sarung tangan winter, stokin yang tebal untuk orang berpantang tu, hot pack untuk panaskan tangan dia. Memang dia akan sejuk menggigil, dan dia juga suhu dia spike to 40 degree, I not remember, for 5 day. Mana on off lah, dia sekejap-sekejap demam, sekejap-sekejap demam yang sangat tinggi lah. Demam yang tinggi dan menggigil sangat. Okay, kemudian pada masa tu, disebabkan tekanan darah dia terlalu rendah dan juga platelet dia terlalu rendah, sehingga dia menyebabkan perlukan IV bantuan untuk noradrenaline support, and juga perlukan 2 kali suntikan platelet transfusion lah.
Okay, so selepas 10 hari, lama tau husband I duduk dekat hospital dalam 2 weeks untuk transplant tu. So, dalam 10 hari lebih tu, dia ada mengadu rasa discomfort dekat bahagian chest. Dan juga menunjukkan dia punya paru-paru tu ada jangkitan. Okay, bila dia buat transplant ni memang dia punya antibody tak ada. So, memang mudahlah terkena jangkitan. So, balik rumah tu dia kena makan antibiotik without fail every day. Kemudian settle, maknanya settle lah 8 cycle kemoterapi dan 1 cycle kemoterapi yang killer tu. Transplant, dan after 2-3 months dia proceed ke radioterapi. Radioterapi ni dia seperti sinaran radio, maknanya dia gunakan gelombang radioterapi, sasarkan ke bahagian yang masih ada tu lah. Sebelum dia buat radioterapi tu, dia dah pergi ke PET scan. PET scan ni untuk memastikan sama ada lagi tak sel-sel kanser yang aktif dekat badan kita. So, dia buat PET scan dan hasil keputusannya menunjukkan yang tak ada sel kanser yang aktif. Maknanya sel kanser semua dah mati masa tu. Cuma dia punya tumor tu masih ada 4 cm. Daripada 10 cm dah kecut jadi 4 cm. Okay, so proceed ke radioterapi. Radioterapi tu mengambil masa 4 minggu. Every day without fail. Except for Sabtu, Ahad. Itu cuti. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, radioterapi. Kena pergi without fail, okay? So, hari pertama tu yang mengambil masa lama sebab kita berjumpa dengan pakar untuk dia punya consultation. Kemudian pergi buat marking. Dia buat marking lah. Dia akan tanam ink permanent. Macam boleh katakan macam tattoo lah. Dia tanam ink permanent. Katakan dekat sini. So dia cucuk kat sini, cucuk kat belakang. Dia cucuk kat sini. Maknanya bila masuk dekat mission for the next treatment, dia memang dah fix lah. Dia dah memang ukuran dia letak mesin ikut pada ukuran yang kita dah buat tu. So mesin tu dia macam ni, bergerak macam ni. Pusing, atas, bawah. So mesin yang buat, bukan orang. Orang hanya kontrol daripada bilik sebelah. Macam tu lah. Okay, so radioterapi ni sangat cepat lah. Hanya mengambil masa dalam 15 minit saja. Lebih kurang macam tu je lah. Sekejap je radioterapi. Tapi efek dia agak teruk jugalah. Ada yang kata lebih teruk daripada kemoterapi. Sebab bila makan, you akan rasa air liur tu jadi pekat. Rasa tak selesa nak makan. Macam tu lah. Rasa tak selesa, rasa perit, rasa ulcer. Sebab benda tu kan panas kan. Okay, so macam radioterapi ni ada sesetengah orang dia proceed radioterapi dulu. Ada sesetengah orang dia proceed kemoterapi dulu. Bergantung pada situasi. Macam husband Rai ni, sebabkan dia punya tumor tu ada di tengah-tengah ni, kanser tu di tengah-tengah ni. Sebab tengah-tengah ni adalah kawasan yang organ penting, organ utama, iaitu paru-paru dan juga jantung. Jadi dia tak boleh buat radioterapi dulu. Sebab apa? Bila buat radioterapi, katakan kanser you 10 cm macam ni. Bila buat radioterapi, dia tak akan buat 10 cm. Dia akan enlargekan lagi dia punya kawasan tu. Maknanya dia akan besar. Bila lagi besar, risiko untuk kena organ-organ yang lain lebih tinggi. So, sebab tu dia proceed ke kemoterapi dulu. Bila buat kemoterapi, daripada 10 cm, dia kecut ke 4 cm. Bila 4 cm ni, bila disasarkan radioterapi, dia akan enlargekan sedikit. Dia akan besarkan sedikit kawasan tu. Sebab kanser ni kita tak boleh nampak. So, dia tak boleh lah nak fokus 4 cm je. Dia kena lebihkan sedikit. Supaya takut ada kanser yang terlepas yang tak kena. So, dia sasarkan besarkan sikit. Memang terkena jugalah organ-organ paru-paru dengan juga jantung tu. Okay, kita sedaya upaya dia memang reducekan kena organ tu. Sebab bila kena radioterapi ni, organ tu akan jadi keras. Maknanya dia akan jadi rosak lah. So, nak buat macam mana? Nak tak nak memang terpaksa juga buat. Terkena jugalah sikit. So, akibatnya kesan dia, efek dia menyebabkan organ tu less function lah, efficiently. Macam tu lah. Tapi nak buat macam mana, kita ikhtiar je lah. So, kami proceed lah buat radioterapi selama sebulan, every day.
Okay, selepas tu rehat, dah settle semua radioterapi, kemoterapi, transplant, rehat, gap 2 to 3 month, buat PET scan sekali lagi. Alhamdulillah bila buat PET scan tu, memang remission lah, settle, clear semua. Alhamdulillah. Okay, semua ni rezeki pada Allah. Okay, cuma Rai nak sharekan lah, masa buat PET scan ni, dia ada certain diet yang you kena amalkan lah. Maknanya ada setengah benda yang boleh makan, ada setengah benda yang tak boleh makan lah. Kena ikut prosedur dia. Okay, bila buat PET scan ni, tahu, dia akan suntik satu kontras. Kontras ni untuk kita lihat respon dead cell. Macam untuk kanser ni, dia akan suntik gula. Okay, gula. Sebab apa gula? Sebab kanser ni dia sangat respon pada gula. Sebab tu untuk matikan kanser, benda pertama yang kita buat adalah cut off sugar. Itu benda pertama. Sebab apa? Kanser ni makanan utama dia adalah gula. Sebab itu kurangkan manis, lebihkan senyuman, tak apa. Okay, maniskan senyuman, tak apa. Okay, so sampai sini sajalah Rai punya sharing. Okay, kepada siapa yang sebelum ni pernah bagi tahu dia ada simptom-simptom yang sama, ada bengkak kelenjar, tapi jangan risau sebab belum tentu ini adalah kanser. Sebab kadang-kadang tu kita punya kelenjar bengkak mungkin sebabkan kita tengah berpenyakit masa tu. Mungkin kita tengah, badan kita melawan jangkitan kuman. Okey, tapi kalau bengkak tu terlalu lama dan tak surut-surut, ataupun bengkak tu berulang, segeralah dapatkan treatment daripada doktor. Sebab benda-benda yang berulang ni, kita jangan terlalu ambil mudah sebab kita tak tahu what is the main causes. Okay, so sampai di sini saja video kali ini. Sebelum tu juga, selain daripada rawatan medical clinical ni, Rai juga ada berjumpa dengan 2-3 orang ustaz. Okay, ustaz-ustaz ni dia tak beri, maknanya secara tradisional lah, dia tak beri makanan pil-pil ke apa benda, tak ada. Cuma rawatan bacaan ayat Quran dan juga air doa lah. Okay, cuma ada satu ustaz yang berada di Kuala Pilah ni yang Rai sangat recommendkan lah. Memang sampai sekarang pun Rai masih rujuk kepada dia lah. So kalau siapa nak cuba rawatan alternatif, dia memang bukan mengarut, tak ada ubat-ubatan. InsyaAllah totally 100% Islamic. So boleh contact Rai boleh tolong bawakan. Okay, tak perlu bayaran apa-apa pun. So setakat di sini saja. Terima kasih kerana mendengar. Kalau rasa video ni bermanfaat, silalah kongsi kepada orang lain. Mana tahu video ni dapat memberi semangat ataupun info kepada orang-orang yang memerlukan. Okay, so sampai di sini saja video kali ini. Dan the next video Rai akan kongsikan tentang pemakanan, di mana orang yang kanser yang membuat kemoterapi, yang buat transplant ni, diorang sangat sensitif. Diorang tak boleh makan sebarangan sebab benda-benda ni kalau makanan yang lebih jam pun ada bakteria ni, tak boleh. So macam banyak patah larangnya. So Rai akan kongsikan sedikit in the next video. Dan juga how should we act, how should we support the patient. Okay, so tunggukan the next video. Jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.